Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Sudahkah anda membuat latihan ibadat minggu lepas? Jika sudah, Alhamdulillah. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar topik sirah pelajaran 15 iaitu pembukaan kota Mekah. Kamu boleh membuka muka surat 142 hingga muka surat 148. Nama lain bagi pembukaan kota Mekah adalah Fathul Mekah. Fathul Mekah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu ialah pembukaan kota Mekah. Ialah peristiwa penting pembebasan kota Mekah daripada pengaruh amalan dan cengkaman jahiliah. Jika dulu kita tahu waktu zaman Arab jahiliah, di dalam kota Mekah ni, di dalam Baitullah ni, di sekeliling Baitullah ni banyak berhala-berhala. Jadi Nabi Muhammad telah datang daripada Madinah dan membebaskan kota Mekah daripada berhala-berhala ni. Okey. Baiklah, seterusnya. Latar belakang pembukaan kota Mekah. Kita lihat kisahnya. Pihak musyrikin Quraisy di Mekah telah melanggar perjanjian Hudaibiyah. Kan kita belajar dalam perjanjian Hudaibiyah bahawa ada banyak isi kandungan yang mereka telah berjanji. Salah satunya ialah mereka tidak boleh membantu suku ataupun kabilah lain dalam urusan kampung mereka, kan. Tapi orang Quraisy ni mereka telah membantu sekutu mereka iaitu Bani Bakar memerangi kabilah Khuza'ah yang berjanji setia dengan orang Islam Madinah. Nabi Muhammad memerintahkan kaum muslimin agar membantu persiapan untuk berangkat ke Mekah. Bila Nabi Muhammad dapat je berita bahawa orang Quraisy Mekah ni telah memungkir janji dalam perjanjian Hudaibiyah, maka Nabi Muhammad memerintahkan supaya orang Muslim untuk bersiap-siap untuk berangkat ke Mekah. Nabi Muhammad pun merahsiakan tujuan dan pergerakan kaum Muslim daripada pihak musyrikin. Maksudnya Nabi bergerak secara senyap-senyap. Nabi Muhammad melantik Kulsum bin Husain menjadi pengganti baginda di Madinah. Kita tahu Nabi Muhammad sebagai ketua di Madinah dan baginda melantik Kulsum untuk menjadi pengganti sementara. Baiklah, peristiwa pembukaan kota Mekah. Pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Ini kita kena ingat tarikh dia. Pada tahun bila? Tahun ke-8 Hijrah. Bulan berapa? Bulan Ramadan. Nabi Muhammad bersama kaum muslimin berangkat menuju ke Mekah. Bilangan mereka adalah seramai 10,000 orang. Nabi pun mengumumkan bahawa Nabi Muhammad nak bergerak ke Mekah. Jadi Nabi Muhammad mengajak siapa-siapa orang Muslim daripada Madinah nak ikut Nabi tak. Jadi seramai 10,000 orang datang untuk ikut Nabi pergi ke Mekah. Setibanya di Marru Zahran, baginda memerintahkan kaum muslimin supaya membina kemah dan menyalakan obor api sebanyak mungkin. Kenapa Nabi buat macam tu? Nabi buat macam tu sebab untuk menjadikan kaum musyrikin Quraisy berasa gerun kerana menyangka bilangan orang Islam ramai. Bila kita dah pasang obor kan waktu malam kan. Jadi tak nampak orang tapi nampak cahaya tu sangat bercahaya waktu malam. Jadi orang Quraisy pun akan rasa gerun.
Setibanya di Zultuwa, Nabi Muhammad telah memerintahkan orang Islam supaya memasuki Mekah melalui jalan yang berbeza. Ini adalah strategi Nabi Muhammad. Tindakan ini untuk melemahkan kesatuan dan kekuatan musyrikin Quraisy di Mekah. Baginda juga mengingatkan mereka, mengingatkan orang Muslim agar tidak memerangi musyrikin kecuali apabila diserang. Maksudnya jangan apa-apakan orang musyrikin ni, kecuali kalau mereka diserang barulah serang balik. Jadi tentera muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid telah diserang, tetapi akhirnya dapat memasuki kota Mekah. Nabi Muhammad masuk daripada utara, barat, barat laut, timur kan, selatan. Itu strategi Nabi. Nabi Muhammad masuk ke kota Mekah dengan menunggang unta. Kenapa Nabi naik unta? Sebab nak menunjukkan yang Nabi Muhammad bukannya nak berperang, tapi Nabi Muhammad memang nak membebaskan kota Mekah dan menundukkan kepala, tanda merendahkan diri kepada Allah. Maksudnya Nabi masuk kota Mekah, Nabi tak mengangkat kepalanya. Menghormatilah, maksudnya kita merendah diri kepada Allah. Baginda bersyukur atas nikmat kemenangan umat Islam membuka kota Mekah. Baginda memberi jaminan keselamatan kepada penduduk Mekah yang masuk ke rumah masing-masing, ke Masjidil Haram atau ke rumah Abu Sufyan. Nabi memberi jaminan keselamatan kepada sesiapa penduduk Mekah yang duduk rumah masing-masing, Nabi tak akan kacau. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, Nabi tak akan kacau. Dan siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan pun Nabi tak akan kacau. Okey, jaminan keselamatan ini menyebabkan penduduk Mekah memilih keamanan daripada berperang dengan orang muslimin. Jadi orang Quraisy ni mereka pilih untuk berdamai lah. Apabila tiba di Baitullah, Nabi Muhammad melakukan tawaf, maksudnya mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali dan memusnahkan 360 buah berhala yang ada di dalam dan di sekeliling Kaabah. Selepas itu, baginda berucap di khalayak ramai tentang kebebasan dan kemaafan yang diberikan kepada musyrikin Quraisy atas kesilapan lalu. Maksudnya Nabi berucap kepada semua orang, Nabi memaafkan terhadap kesilapan mereka. Baiknya Nabi Muhammad. Allah nak tunjukkan bahawa Nabi Muhammad ni memang seorang insan yang sangat baik. Akhirnya ramai kalangan Quraisy yang bersetuju berbai'ah kepada Nabi Muhammad. Maksudnya berbai'ah ni maksudnya mengaku bahawa Nabi Muhammad tu adalah ketua mereka dan berjanji taat setia kepada Allah dan Rasul. Dan ada juga orang-orang Quraisy yang memeluk agama Islam. Iktibar daripada peristiwa pembukaan kota Mekah. Pengajaran yang boleh kita belajar. Yang pertama, membuat perancangan dengan teliti sebelum melakukan sesuatu dan melaksanakannya dengan bersungguh-sungguh. Sebelum kita buat sesuatu kerja, kita kena rancang dulu dengan teliti. Dan bila kita nak start buat, kita kena buat dengan bersungguh-sungguh. Yang kedua, mencontohi akhlak baginda yang tawaduk dan sentiasa bersyukur. Kita kena mencontohi akhlak Nabi yang tawaduk. Maksudnya Nabi sentiasa merendah diri di hadapan Allah dan sentiasa bersyukur dengan nikmat Allah. Yang ketiga, menjadi seorang yang pemaaf. Dalam kehidupan ni, kita sentiasa berjumpa dengan orang yang selalu buat kita marah kan. Tapi kita kena menjadi orang yang pemaaf. Dan yang keempat, mengamalkan sifat sabar dalam kehidupan. Kita kena sentiasa bersabar dalam ujian yang Allah bagi ni. Kita kena sabar dalam
situasi sekarang yang COVID-19 ni, kita kena sabar dengan perintah kerajaan supaya duduk di rumah dan jangan keluar ke mana-mana kan. Dan kita berharap doa supaya sekolah dapat dibuka secepatnya. Baiklah murid-murid, sekian saja pelajaran kita pada hari ini dan jangan lupa untuk membuat soalan kuis dalam Google Form yang Ustaz sediakan di dalam Google Classroom. Sekian, jangan lupa follow dan subscribe YouTube Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.